أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Rabi' al-Awwal, yakni Rabi' di dalam bahasa Melayu bermakna musim bunga yang pertama, dan akan diikuti dengan Rabi' As-Sani ataupun Rabi'ul Akhir, musim bunga yang kedua ataupun yang terakhir. Seperti yang sedia maklum, tanggal 12 Rabi'ul Awal dan juga 17 Rabi'ul Awal berdasarkan tarikh-tarikh yang dicatat sebagai tarikh Maulid Ar-Rasul, yang mana di kalangan saudara-saudara Ahlus Sunnah yang masyhurnya ialah 12 Rabiul Awal, dan di sebahagian negara merayakan Maulidur Rasul pada tanggal 17 Rabiul Awal. Walau bagaimanapun, tidak menjadi satu perkara yang menyebabkan umat berpecah belah di dalam tarikh-tarikh yang dicatatkan sebagai tarikh-tarikh Maulid junjungan baginda Rasulullah SAW. Jadi adalah begitu sesuai untuk kita jadikan di antara dua tarikh 12 Rabiul Awal dan 17 Rabiul Awal ini sebagai minggu perpaduan umat Islam, seperti yang telah disarankan oleh almarhum Ayatullah Ruhullah Al-Imamul Khomeini rahmatullah alaih. Jadi selamat menyambut Maulidir Rasul dan juga minggu perpaduan ataupun Usbu'ul Wahdah Al-Ummatul Islamiyah bagi umat Islam. Jadi sempena dengan Maulid Rasul ini, marilah kita sama-sama melihat satu dua perkara yang dirasakan perlu untuk kita lihat ataupun kita bincang secara ringkas. Sebelum itu, kita ungkapkan ungkapan cinta kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu ataupun ajmalu, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Yang lebih tampan darimu, wahai junjungan Rasulullah Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mataku melihat. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan lebih mulia, lebih baik darimu tidak akan ataupun tidak pernah seorang wanita yang melahirkan anaknya. Wulidta mubarra'an min kulli aibin, engkau wahai junjungan Rasulullah telah dilahirkan yang sepi dari sebarang keaiban dan kekurangan. Ka'annaka wulidta kama tasha'u, seolah-olah engkau telah dilahirkan seperti mana yang engkau kehendaki. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marilah kita sama-sama melihat akan perkara kenabian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah, Rasulullah Allah. Jadi kita lihat tentang pengutusan Nabi ataupun Ba'sah An-Nubuwah di dalam bahasa Arab.
biasah, yakni pengutusan, nubuwah, kenabian. Jadi di dalam perbahasan ringkas berkenaan dengan perlunya diutuskan Nabi ataupun biasah an-nubuwah, banyak dalil-dalil yang dibawa di dalam perbahasan-perbahasan berkenaan dengan an-nubuwah ataupun kenabian ini. Di antaranya ialah apa yang disebut sebagai dalil al-lutf. Lutf yakni rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya. Dan dari segi maknanya yang tepat, kalau ditanya berkenaan dengan pengertian lutf, itu diterangkan al-lutfu ma yuqarribu nahwa ta'ah wa yub'idu 'anil ma'siyah. Sesuatu yang mendekatkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kemaksiatan ataupun berbuat keingkaran, berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat asalnya perkara lutf dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutuskan nabi-nabi dan mengutuskan para rasul, utusan-utusan, pesuruh-pesuruh Allah salamullah alaihim ajma'in, khasnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat bahawa perkara ini berpunca daripada perkara yang tajuknya ialah tajuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidayahnya insan ianya memerlukan beberapa faktor, beberapa awamil, yang mana sebahagian daripada faktor-faktor hidayah ini adalah faktor-faktor yang asasi dan faktor-faktor yang daruri, yang tidak boleh tidak. Itu yang istilahnya sebahagian ahli ilmu akidah mengungkapkan sebagai bi'satun an-nabi, bi'satul anbiya adalah wajibun 'ala Allah. Diungkapkan begitu. Wajib 'ala Allah ini di dalam bahasa Arab ini diungkapkan maknanya di sini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak pasti Allah akan mengutuskan nabi, mengutuskan rasul untuk memberi hidayah kepada umat manusia, di antaranya bahkan merangkumi makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk kaum jin. Jadi hidayahnya insan memerlukan faktor-faktor hidayah, yang mana sebahagiannya adalah faktor-faktor yang asasi dan daruri, dan sebahagiannya adalah faktor-faktor yang disebut musaidah, faktor-faktor pembantu bagi hidayah dan petunjuk umat manusia. Di antara faktor yang daruri dan asasi dan tidak boleh tidak, jika tidak manusia akan sesat, ialah an-nubuwah, kenabian. Maka itu Allah mengutuskan para anbiya, 124,000 nabi, yang khatamul anbiya, penutup segala nabi, seal of prophets, seal of the prophethood, adalah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti mana juga akal juga adalah faktor hidayah yang asasi dan daruri, yang perlu dan tidak boleh tidak. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan akal kepada manusia. Jika tanpa akal ataupun tanpa memanfaatkan akal yang Allah Ta'ala kurniakan, manusia akan sesat. Begitu juga perlunya Nabi, perlunya para anbiya untuk hidayah
dan petunjuk bagi umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.